Mereka berdepan dengan bahan kimia berbahaya dan gas radiasi beracun yang boleh meragut nyawa. Itulah antara cabaran pasukan Hazardous Material Unit Team atau HAZMAT ditubuhkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Wartawan Tun Nizami Hashim menyertai latihan pasukan HAZMAT dan CBRNE di Balai Bomba dan Penyelamat Kulim High Tech Park, Kedah. Penduduk Bandar Baru Sungai Buloh diarah berpindah bagi mengelakkan kejadian lebih buruk akibat kebakaran besar di sebuah kilang mercun petang tadi. Letupan pertama berlaku kira-kira 3.30 petang tadi, diikuti satu lagi letupan kira-kira 10 minit kemudian. Kira-kira 150 pekerja kilang itu, Astra Fireworks Sendirian Berhad, dipercayai terperangkap dalam kilang yang hangus sama sekali ini. Tragedi letupan dan kebakaran kilang mercun atau dikenali sebagai Hiroshima Sungai Buloh pada 7 Februari 1991 mencetuskan idea kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk menubuhkan unit khas Hazardous Material Unit Team HAZMAT pada 29 Oktober 1992. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah mempunyai 33 anggota unit HAZMAT dan CBRNE di bawah kelolaan pengarahnya, Penolong Kanan Pusurujaya Bomba, Sayani Saidon. Okey, hari ini kita bertugas. Saya harap tuan-tuan semua dapat memastikan peralatan jentera berada dalam keadaan yang terbaik. Keluar baris. Pasukan HAZMAT bagi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah ni kita tempatkan di Balai Bomba Kulim High Tech, kerana di kawasan Kulim High Tech ni adalah kawasan perindustrian yang mana kita anggap kawasan ini mempunyai risiko dari segi kemerbahayaan, kemalangan berkaitan dengan chemical. Jadi anggota yang ada di Balai Bomba Kulim High Tech ni 80%-nya adalah pegawai-pegawai yang terlatih sebagai pasukan HAZMAT bagi mengendalikan kes-kes berkaitan dengan kebocoran ke ataupun sebarang insiden yang berkaitan dengan chemical lah ya. Menurut pakar HAZMAT dan CBRNE, Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia Negeri Kedah, Timbalan Penguasa Bomba Ahmad Naufal Abdullah, anggota yang ingin menyertai unit ini perlu mempunyai ketahanan fizikal, mental dan tidak fobia terhadap kegelapan dan kawasan sempit. Setiap anggota bomba yang melengkapkan 21 hari kursus asas, barulah kita akan iktirafkan dia sebagai anggota pasukan khas HAZMAT dan CBRNE. Sepanjang berkursus 21 hari ialah merupakan satu cabaran yang amat besar. So selama 21 hari itu kita akan ditempatkan di satu kawasan. Bermula seawal jam 5.30 pagi kita akan mulakan aktiviti dan kebiasaannya diakhiri dengan sehingga jam 1-2 pagi berdasarkan latihan yang kita laksanakanlah. So sepanjang kursus itu kita akan didedahkan dengan physical training, education berkaitan dengan pengetahuan melibatkan HAZMAT dan CBRNE, berkaitan pakaian perlindungan dan sebagainya. So dalam sepanjang kursus itu juga terdapat simulasi latihan dan kita akan buat familiarization, pembiasaan berkaitan dengan peralatan, kelengkapan, alat perlindungan diri yang kita akan gunakan sebagai anggota pasukan khas. Walau bagaimanapun, selepas tamat latihan 21 hari itu, kita akan menilai anggota tersebut selama setahun berkaitan dengan attitude, dia berkaitan dengan kemampuan dia, berkaitan dengan keinginan, kesungguhan dan sebagainya. So kita nak tengok effort dia dalam tim ini supaya kita jadikan satu pasukan yang unggul di Malaysia, barulah pegawai tersebut akan ditauliahkan sebagai pegawai pasukan khas HAZMAT dan CBRN. Pasukan ini dilengkapi satu jentera canggih bagi menangani CBRNE, iaitu chemical, biological, nuklear dan radioaktif. Kita ada satu jentera yang dilengkapkan dengan peralatan, yang dilengkapkan dengan kemudahan yang sangat-sangat relevan dan bersesuaian untuk masa kini. Jadi jentera ini akan digerakkan sekiranya terdapat panggilan melibatkan kes-kes HAZMAT dan CBRNE. Selain itu kita juga terdapat incident room, control room and command room dalam jentera ini. Jadi maksudnya jentera yang kita ada tersedia di negeri Kedah ini cukup lengkap dan sangat berguna untuk kita beroperasi.
Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kulim High Tech Park, penolong penguasa bomba, Azmir Hassan, unit hazmat dan CBRNE balainya terlibat dalam pelbagai misi pembersihan bahan kimia, termasuk kes pencemaran toksik di Sungai Kim Kim Johor pada awal Mac 2019. Kita selalu menerima kes yang melibatkan kebakaran dan juga kemalangan. Dan ada juga yang kita terima kes-kes yang melibatkan daripada segi kes tumpahan cecair berbahaya iaitu chemical dan juga kebocoran di industri Kulim High Tech tersebut. Yang terbaru yang berlaku sebelum ni adalah kes yang melibatkan kebocoran gas amonia di dalam kawasan industri Kulim High Tech, di mana dia melibatkan hampir 200 orang mangsa, di mana kesemuanya kebanyakannya mengalami sesak nafas dan juga muntah-muntah disebabkan kesan sampingan daripada kebocoran bahan kimia tersebut. Sebagai ketua balai di sini, saya untuk memastikan keselamatan daripada anggota saya daripada terdedah daripada bahan bahaya tersebut, di mana saya terapkan diorang daripada segi kekemasan daripada segi PPE. Itu adalah salah satu medium yang penting untuk seorang anggota bomba dalam menangani kes-kes yang melibatkan kemerbahayaan. Kita tak dapat jangka tahap kemerbahayaan yang kita hadapi. Saifuddin Baharudin dan Ahmad Izzat Muhammad antara anggota bomba yang telah 3 tahun menyertai unit hazmat di Balai Bomba dan Penyelamat Kulim High Tech Park. Saya memilih untuk masuk unit hazmat ni adalah kerana satu, yang pertama sekali adalah ilmu, yang kedua adalah untuk menyelamatkan orang daripada segi aspek lain yang luar daripada bidang bomba yang biasa yang kita buat. Bagi saya, kerana saya masih lagi baru, jadi yang pertama sekali memang kesukaran dia untuk bernafas, yang tu yang paling sukar lah. Satu lagi untuk pergerakan. Bagi saya dua perkara tu yang agak sukar dilakukan ketika pakai baju ni. Pengalaman yang tak boleh lupa adalah yang terbaru ni dalam fasa endemik ni adalah terlibat dalam HADR di KLAA. Sebelum ketibaan kapal terbang tu, kami kena bersedia lebih awal lah. Macam kami kena sanitize penumpang tersebut. Itulah dengan keadaan yang kami kena pakai full PPE apa semua. Memang mencabar mental lah, ketika mental kami lah. Kru 999 juga berkesempatan mencuba pengalaman memakai pakaian pelindungan diri PPE Level A yang digunakan anggota hazmat untuk mendepani kemerbahayaan tahap tinggi. Ini adalah pengalaman saya yang pertama menyarum pakaian PPE ini. Sebenarnya agak sukar untuk bergerak kerana ianya tebal dan juga berat kerana saya menggunakan tank atau silinder untuk bernafas. Dan untuk memakai pakaian PPE ini tidak boleh ada sebarang peralatan elektronik seperti jam dan juga telefon bimbit kerana dikhawatiri boleh mengganggu situasi bahan kimia yang ditugaskan oleh pihak hazmat untuk memadamkan kecemasan itu. Kami turut menyahut cabaran melakukan satu latihan mudah untuk mengutip duit shilling tanpa meletakkan lutut di permukaan tanah. Ekoran ia boleh menyebabkan kebocoran pada PPE. Tapi memang susah tuan. Memang susah. Pasukan Hazmat dan CBRNE, Balai Bomba dan Penyelamat Kulim High Tech Park, dalam perancangan untuk memperbesarkan jumlah keanggotaan dan menaik taraf kelengkapan aset selari dengan keperluan semasa. Sekiranya kita berdepan dengan situasi yang berbahaya, yang paling kita risaukan ialah melibatkan gas. Sebab ada gas yang tak boleh nampak, yang tak boleh bau dan sebagainya. So kalau tuan-tuan ataupun masyarakat mengenal pasti abnormalities, please alert. Sila maklumkan kepada pihak yang berkaitan. Jangan tunggu lama kerana kita tak tahu kesan dia mungkin lebih dalam. Perhatian, panggilan kecemasan kebakaran kilang. Mohon anggota keluaran bersiap sedia. Pasukan Hazmat dan CBRNE, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, akan terus bersiap siaga dalam mendepani bahan kimia
bahan biologi, bahan radioaktif, bahan nuklear serta bahan letupan dalam menyelamatkan nyawa demi kesejahteraan masyarakat. Laporan Tun Nizami Hashim, 999.